oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai mukjizatnya yang terbesar. Terhimpun padanya segala cerita dan berita tentang kekuasaan Allah, syurga, neraka, nikmat dan kebaikan Allah, serta sejarah para nabi dan rasul dan juga orang-orang saleh. Segala permasalahan diselesaikan dengan Al-Quran. Marilah kita menjadi pembela Al-Quran, bukan sekadar membacanya, faham maksudnya, menghayati, praktikkan dan perjuangkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Nur Atikah dalam segmen Mari Hayati Al-Quran. Di dalam segmen ini saya akan membawa anda semua untuk sama-sama kita menghayati dan memahami kepasan isi Al-Quran. Semoga kita mendapat manfaat dan pengajaran dari segmen yang akan kami bawakan. Para penonton yang dikasihi sekalian, awal-awal agama ialah mengenal Allah, memahami sifat yang wajib baginya. Ada 20 sifat yang wajib bagi Tuhan, dan di antara sifat wajib bagi Tuhan ialah kalam. Kalam itu artinya Tuhan itu berkata-kata dan mempunyai bahasanya yang tersendiri. Maha suci Tuhan, bahasanya kita tidak dapat bayangkan, kita tidak dapat gambarkan macam mana dan bagaimana. Al-Quran adalah bahasa malaikat, bahasa Rasul, terjemahan bahasa Tuhan. Dari bahasa Quran inilah kita dapat memahami bahasa Tuhan. Jangan kita sangkakan bahasa Tuhan ini macam bahasa Al-Quran. Maha suci Tuhan, bahasanya sedemikian. Segala perintahnya, larangannya, suruhannya yang disampaikan kepada Rasul dari malaikat Jibril, itulah yang terkandung di dalam Al-Quran. Untuk menjadikan Al-Quran dan hadis ini sebagai satu cara hidup, sistem dan kuasa pentadbiran itu hanya Nabi Muhammad sahaja yang tahu. Kalau bukanlah oleh Rasulullah, Al-Quran ini tiada siapa yang dapat faham macam mana nak menjadikannya satu cara hidup yang akhirnya berjaya menjadi kuasa daulah dan empayar. Dan terbuktilah Awiyah pemimpin yang paling ajaib di zamannya, kerana di antara keajaiban Awiyah ialah Awiyah berjaya hidupkan Al-Quran dan hadis di dalam jemaahnya. Para penonton yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita dengarkan surah Al-Humazah. الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله
Sadaqallahul azim. Tafsiran Surah Al-Humazah. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 9 ayat. Dinamakan Surah Al-Humazah, yakni pencaci, kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala memberi amaran dengan azab yang seburuk-buruknya kepada tiap-tiap pencaci pengeji. Kisah bermula dengan seorang tokoh Quraisy yang bernama Ubay bin Khalaf, seorang yang kaya raya yang selalu membanding-bandingkan dirinya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu menghitung-hitung hartanya. Ubay bin Khalaf kerana merasakan dirinya kaya raya, selalu mengumpat-ngumpat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencela-cela baginda. Lalu turunlah ayat ini. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kecelakaan besar bagi setiap pengumpat, pencaci, pengeji yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung hartanya. Dia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini. Demikianlah 3 ayat pertama daripada surah Al-Humazah yang ditujukan kepada Ubay bin Khalaf yang selalu membanding-bandingkan dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang sangat benci kepada baginda, lalu mengumpat dan mengeji serta mencela-cela baginda. Kemudian Allah menafikan sikap mereka itu dengan ayat seterusnya. Tidak, sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam Al-Hutamah. Kemudian Allah bertanya dengan ayat seterusnya, dan tahukah engkau apakah Hutamah itu? Lalu Allah menjawab tentang apa itu neraka Hutamah. Al-Hutamah ialah api yang disediakan Allah dengan perintahnya, yang naik menjulang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Mereka terikat di situ pada tiang-tiang yang melintang panjang. Kecelakaan besar bagi setiap pengumpat, lagi pengeji yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Dia menyangka bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia. Tidak, sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam Al-Hutamah. Dan tahukah engkau apakah Al-Hutamah itu? Al-Hutamah ialah api yang disediakan Allah dengan perintahnya, yang naik menjulang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Mereka terikat di situ pada tiang-tiang yang melintang panjang. Bismillah.
dirahmati Allah sekalian, demikianlah amaran yang sangat menggerakkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Humazah tadi terhadap mereka-mereka yang suka mengumpat, mencela dan suka menentang kebenaran. Moga kita semua mendapat pengajaran daripada tafsiran dan terjemahan dari surah Al-Humazah tadi. Moga kita berjumpa di episod yang akan datang. Wabillahi wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.